السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبه نستعين، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين. أيها المؤمنون اتقوا الله، ya bitaqwa Allah. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Qala أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون أو كما قال. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang akhir. Kita adalah umat yang penghabis sebelum kiamat. Tapi wa awwalu man yuhasab. Tapi kita adalah umat yang mula-mula kena hisab. Hadis ni nak beritahu kepada kita istimewa kita kerana kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita jadi umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita keistimewaan. Kita duduk di alam barzakh sahaja. Kita umat penghabis. Tapi bila jadi kiamat, kita mula kena hisab. Umat nabi-nabi lain belum dihisab lagi, kita hisab dah. Maknanya masa menunggu kita tu tak lama macam mana lamanya masa menunggu umat nabi-nabi lain. Kita mendapat keistimewaan ni tidak lain melainkan kerana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu, di hari akhirat itu dikatakan, ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Di padang mahsyar itu bunyi satu suara yang menyeru. Suara tu kata, mana umat yang nabinya ummi, buta huruf. Waktu semua orang duk ada di mahsyar, daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila hisab nak dimulakan, suara ni bunyi. Dia kata, ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Surah ni kata, mana dia umat kepada Nabi yang ummi, Nabi yang tak erti tulis, tak erti baca. Mana umat Nabi ini? Maknanya, mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, fanahnul akhirun al-awwalun. Maka kitalah yang menjadi umat yang akhir tetapi awal dihisab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa ahadun yuhasabu yawm al-qiyamah illa halak. Faqultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب أو كما قال. حديث صحيح رواية البخاري. daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamah illa halak. Nabi satu hari dia kata, tidak ada seorang pun yang kena hisab pada hari kiamat itu illa halak,
melainkan jahanam dia. Nabi satu hari sudah kata macam tu. Nabi kata tidak ada satu manusia yang apabila dia kena hisab di padang mahsyar esok illa halak, melainkan jahanam dia. Maknanya siapa yang kena hisab di depan Allah, susah dia. Bila Nabi SAW kata lagu tu, faqultu, kata Aisyah, aku tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah azza wa jal, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bila Nabi kata siapa kena hisab, jenuh dia. Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah dalam Quran Tuhan ada sebut fa amma man utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang rekod amalan dia mai di tangan kanan dia, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Macam mana Tuhan kata siapa kena hisab dia teruk, sedangkan Quran kata barang siapa yang terima rekod amalan dengan tangan kanan, hisab dia akan mudah. Takkah dua benda ni nampak macam ta'arud, ada percanggahan, kontradik. Tuhan kata dalam Quran siapa terima rekod tangan kanan dia okey. Macam mana Tuhan kata siapa kena hisab dia susah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab dekat Aisyah, Nabi kata inna ma zalikal ard. Oh, Nabi kata jangan salah faham. Yang Quran kata fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang terima rekod dengan tangan kanan, hisab dia mudah. Itu bukan hisab. Nabi kata itu al-ard. Al-ard makna dia pembentangan. Itu belum hisab lagi, itu pembentangan. Pembentangan memang mudah. Tapi hisab ni cerita lain. Ayat tu bukan cerita kata siapa terima tangan kanan dia mudah, bukan cerita hisab mudah, tapi zalikal ard. Itu cerita pembentangan. Rekod amalan mai buka tengok, itu senang Nabi kata. Walaysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamah illa uzziba. Nabi kata tapi ceritanya tidak ada seorang manusia pun yang apabila hisabnya yunaqash, dimunaqashahkan, apabila rekod amalannya itu diteliti secara detail, illa uzziba, melainkan dia kena azab. Kita terima rekod ni belum susah lagi. Nak susah dia lepas itu. Apabila rekod amalan kita, Tuhan kata, tengok rekod dia ni secara detail. Habis dah. Di dalam sebuah hadis lain, yang lebih jelas, diceritakan oleh Nabi SAW. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, sami'tu Nabi SAW yaqul fi ba'di salati, Allahumma hasibni hisaban yasira. Falamma ansarafa, qultu, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir? Qala Nabi SAW, an yanzura fi kitabih, fayatajawaza anhu. إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه أو كما قال حديث رواية إمام أحمد. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, aku dengar Nabi SAW di antara doa yang Nabi baca selepas sembahyang dia. Aisyah kata, di antara doa yang aku pernah dengar Nabi baca lepas Nabi habis sembahyang ialah Nabi doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi lepas habis sembahyang, Nabi minta doa dekat Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, hisablah aku di hari akhirat esok dengan hisab yang mudah.
Nabi minta dekat Tuhan, minta, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah hisab amalan aku ni cara mudah. Jangan detail sangat, jangan disusahkan sangat. Falamman sarafa, apabila Nabi habis semayang, sah lerah, selesai doa, qultu ya Nabi Allah. Aisyah tanya Nabi, dia kata, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir. Dia kata, ya Rasulullah, yang kata hisab yang mudah tu macam mana? Nabi minta supaya Allah hisab dia dengan hisab yang mudah. Aisyah tanya Nabi, yang kata hisab yang mudah tu macam mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yanzura ila kitabih fayatajawaz anhu. Nabi kata yang kata hisab yang mudah itu ialah di mahsyar esok Allah tengok rekod amalan kita. Allah tengok, fayatajawaz anhu. Tuhan kata, aku maafkan dia lepas. Itu mudah. Rekod amalan itu an yanzura fi kitabih. Allah tengok kitab kita ni, Allah tengok. Fayatajawaz anhu. Tapi Allah kata, lepas dia ni. Maknanya tidak disulitkan hisab kita tu. Maknanya tidak didetailkan hisab kita tu. Maknanya tak cari pasal dengan kita tu. Innahu man nuqisal hisab yawma idzin ya Aisyah halak. Nabi kata, wahai Aisyah, aku nak bagi tahu dekat kamu, kalau sekiranya rekod amalan kamu itu dilihat secara detail, Nabi kata, halak. Aku boleh bagi tahu satu aja, Jahannam. Tuan-tuan, kita ni kalau tengok teliti habis kita ni. Kita ni kalau tengok teliti habislah. Dan kita katalah, orang yang buat menjaga lori. Lori duduk jalan atas jalan. Kalau J3J tahan, dia nak bagi salah ke tak lah? Yang tu ya. Kalau dia nak bagi salah, dia cari bagi detail. Dia duduk suluh tengok tayar, bunga korang, salah. Dia pergi suluh tengok apa. Ada kesalahan ni kalau pergi duduk suluh cari jumpa. Tapi kalau dia tahan, dia tengok driver aja, nampak janggut bagus, muka yang semayang. Assalamualaikum Haji, dia kata jalan je. Cantik. Dia nak teliti ke dia tak mau? Yang tu aja. Dunia punya contoh macam tu. Kalau dia nak cari pasal, kena lama lah. Duduk tepi dia cari ya. Dia buat keluar main 7 taman ada je. Dia kata. Lampu brek kena, tayar tak ada bunga, apa, 7 dia bagi. Tapi kalau dia tengok-tengok, dia tengok muka driver, nampak okey. Pak Haji, mana nak pergi mana? Tanya pula nak pergi mana. Dia ni kata nak pergi Sungai Dua. Okey Haji, bawa elok nah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tuan-tuan. Sujud syukur atas steering tu. Kalau dunia pun macam tu, tuan-tuan boleh bayang tak mahsyar esok macam mana. Ni yang Nabi SAW habaq ni. Nabi kata Aisyah, innahu man nuqisal hisab. Aisyah, bagang siapa yang hisabnya itu didetailkan. Kalau Tuhan nak tengok dia detail, halak. Nabi kata Jahannam dia. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa ta'ala, atas dialah dia nak bagi kita kena, atau atas dialah dia nak lepas kita. Allah nak azab kita itu hak dia, Allah nak bagi ampun kat kita itu hak dia. Allah lebih mengetahui tentang apa yang sesuai bagi dekat kita. Kemudian Nabi SAW kata di hujung tu, wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu azza wa jalla bih hatta syaukah tasyukuh. Nabi kata satu lagi, aku nak beritahu dekat engkau wahai Aisyah, masa hidup atas dunia ni, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan satu-satu musibah kepada satu-satu manusia itu, maka itu kifarat dosa dia. Sehingga kan hatta syaukah tasyukuh, sehingga kan kalau masa dia hidup atas dunia, dia terpijak satu duri aja, dia sabak dengan sakit kena duri itu, Allah kifaratkan dosa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hak ni nak beritahu dekat kita, apa musibah, apa ujian, apa cubaan, apa juga yang Allah bagi kat kita atas dunia ni, kena sabar. Sabar tu meringankan kita di mahsyar.
Sabang tu mengkifaratkan dosa. Bila dosa sudah dikifaratkan di atas dunia, kita di sana ringan. Tak susah sangat kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulanna al-jannah min ummati 70,000 atau 700,000 la yadri Abu Hazim ayyuhuma qala mutamasikuna akhidhun ba'dhum ba'dha la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhuhum ala suratil qamar lailatal badri atau kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulanna al-jannah min ummati 70,000 atau 700,000. Nabi kata hari akhirat esok umat aku akan masuk syurga 70,000 orang ataupun 700,000 orang. La yadri Abu Hazim ayyuhuma. Rawi hadis ni kata aku tak sure Nabi sebut tu 70,000 ke ataupun Nabi sebut tu 700,000, 700,000. Aku tak sure, tapi banyak. Dalam hadis dia ada perbincangan tentang benda ni. Tak usah duk spesifik tentang angka. In general dia nak abang kata ramai. Kalau 70,000 orang pun ramai, kalau 700,000 lagi ramai. Yang pentingnya dia nak bagi tahu kata ramai daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan masuk syurga dengan mudah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutamasikuna akhidhun ba'dhum ba'dha. Masuknya umat Nabi Muhammad ke dalam syurga 70,000 ataupun 700,000 orang ni masuk dalam keadaan merengkeh-rengkeh. 70,000 orang ataupun 700,000 orang ni masuk syurga dalam keadaan mutamasikun akhidhum ba'dhum ba'dha. Ni duk rengkeh tangan hang aku ni, tak ada seorang akan tinggal kawan dia. Masuk ni tanpa ada rasa selfish, penting diri sendiri. Aku je nak masuk, hampa-hampa no. 70,000 ataupun 700,000 umat Nabi Muhammad yang nak masuk syurga ini, dia masuk secara satu kumpulan. Hang pegang aku, aku pegang hang. Tak mau lepas seorang pun tinggal di belakang ni. Kata Nabi, la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum. Hak mula tu tak akan masuk, melainkan dia pastikan hak last sekali akan masuk. Keadaan umat Nabi Muhammad ni dari segi ukhuwah, dari segi persaudaraan, dari segi jaga hang aku ni, begitu sekali. La yadkhulu awwaluhum, nu hak duk depan sekali nu, dia tak akan step kaki masuk dalam syurga sehinggalah hatta yadkhulu akhiruhum, melainkan dia pasti hak last sekali nu masuk sama. Ni Nabi nak habaq keadaan umat dia nak masuk syurga esok ni. Dia nak masuk, dia boleh tengok kawan belakang macam mana. Make sure semua tu 70,000 orang ataupun 700,000 orang tu semua make sure masuk. Wujuhuhum ala suratil qamar lailatul badri. Masuknya mereka ni dalam syurga, muka mereka berseri-seri macam bulan purnama. Seronoknya masuk mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dia. Pengajaran pertama kita nak ambil apa dia? Hisab ini bukan benda main-main. Tuan-tuan nak buat apa pun atas dunia ni, mau ingat satu, ni semua akan dihisab besok. Apa pun kita nak buat atas dunia ni, apa juga kepentingan diri kita, apa juga benda yang menjadi intention kita, apa juga benda yang menjadi cita-cita yang kita nak capai di atas dunia ni, biarlah dengan cara betul. Pasal apa? Pasal benda ni direkod. Dan rekod ni akan dibentangkan di mahsyar. Pembentangan saja tak apa, Nabi kata. Pasal apa? Al-ard ataupun pembentangan itu tak apa, Nabi kata. Tapi hisab itu yang nak jadi azab di sana. Apa pun kita nak buat di dunia ni, jangan sampai ke peringkat
Allah kata kita buat benda salah. Yang tu aja. Satu. Yang kedua, pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis ni apa dia? Istimewa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kita akan segera dihisap oleh Allah walaupun kita umat yang penghabisan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, pengajaran kita nak ambil apa dia? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti jaga ukhuwah. Mesti jaga persaudaraan sama-sama kita. Jangan sama-sama kita hang nak bagi sakit aku nak bagi sakit hang. Hang nak penaya aku nak penaya hang. Hang nak buat kat aku nak buat dekat hang. Tak mau ada macam ni. Sebaliknya biar kita ada satu ukhuwah Islamiah, ada satu persaudaraan Islam, tidak ada penting diri, melainkan kita semuanya penting. Kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, kita nak sama-sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Madhi jilid 11. Muka surat 72. Muka surat 72. Bab ma jaa fi qada'in nazri 'anil mayyit. Iaitu bab yang datang pada menyatakan qada' nazar kepada si mati. Tajuk pada malam ini cerita dia apa? Satu orang bernazar, tak dan nak sempurnakan nazar dia mati. Apa jadi ke dia ni? Ketahuilah saudaraku, bermula membayar ataupun qada' hukuk ataupun perkara yang wajib atas si mati itu dituntut oleh agama. Satu orang yang sudah bernazar, berjanji dengan Allah nak buat satu benda, tak dan buat, dia mati. Kita bertanggungjawab, kena laksanakan apa hak dia tak dan nak laksanakan tu. Dan dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Ibn Abbas anna Sa'd bin Ubadah istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nazrin kana ala ummihi tuwfiyat qabla an taqdiyahu. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nazar yang adalah ia wajib ke atas mak dia. Sa'ad bin Ubadah, dia tanya Nabi, pasal mak dia ada bernazar, tak dan nak tunai nazar tu, mak dia mati. Maka dia pergi tanya Nabi. Kemudian daripada sudah bernazar, mati ia, yakni mati mak kepada Sa'ad bin Ubadah ni sebelum sempat membayar dia akan nazar itu. Maka apa hukumnya? Kita dalam hidup kita ni ada banyak benda yang kita tak faham sebenarnya. TV baru ni ada satu rancangan Tanyalah Ustaz ke apa kan? Isu yang dia bincang 3 hari itu isu tentang wasiat, tentang hebah, tentang apa ni macam-macam ni, harta mudah alih, harta 3 hari. 3 hari itu soalan masuk bertubi-tubi, soalan masuk bertalu-talu, menunjuk kata apa? Banyak benda yang kita tak tahu ni. Banyak benda yang kita tak tahu ni. Husband wife ada anak 3 orang. Husband masa hidup tak pernah cerita tentang harta benda dia, apa-apa dia tak pernah cerita kat bini dia. Dia anggap bini dia ni tak payah tahu apa. Nak mati tak tahu bila, tuan-tuan. Kita nak mati bukan tahu bila. Kita tak ready pun boleh mati. Mati. Bila dia mati dalam keadaan bini tak tahu apa. Dia beli rumah tak mana pun bini tak tahu, duit dia simpan dalam bank mana pun bini tak tahu, dalam bank A ada berapa duit, dalam bank B ada berapa duit, hutang dia dekat siapa, bini tak tahu apa. Dia duk buat seorang dia selama ni, tak bagi tahu dekat bini dia. Bila mati, hari ni mati, simpan apa semua, esok orang start telefon dah bini dia. Ni kak ni apa ni, saya itu suami kak ada hutang saya sekian-sekian banyak, duk terkejut dia ni. Ini penyakit. Ni bak anak-anak ni nak bahagi macam mana ni, tak lagi no. Oh, kacau tuan-tuan. Itu sebab bila mai rancangan macam ni masuk TV, banyak soalan duk tanya. Baru setengah orang yang dengar ni baru tahu, oh, rupanya ada, no, hari ni ada lawyer syariah yang boleh tolong uruskan benda ni.
Kita awal-awal boleh engage dengan dia, boleh cerita dekat dia, minta dia dokumenkan apa-apa benda yang berkaitan. Isu apa-apa jadi kat kita, family boleh refer dekat dia. Dia boleh tolong urus harta-harta ismet dalam dan luar negara ni. Kan? Ini benda-benda macam ini. Kita banyak benda yang menyangkut dengan kehidupan kita hari-hari yang kita tak tahu. Kita take for granted. Kita buat mudah. Kita duk ingat kita orang Islam. Kita dah mengucap cantik dah. Kita semayang 5 waktu. Nak lagi cantik 5 waktu kita duk semayang di masjid. Kita ingat semua tamam. Semua dah sempurna elok. Semua dah okey. Kita tak tahu. Itu baru 5% daripada Islam yang duk ada 100% ni. 95% lagi kita tak tahu. Bila kita start attend kelas pengajian, bila start duk dengar ayat Quran, bila start duk dengar hadis Nabi, bila start duk dengar penjelasan-penjelasan tentang agama, baru kita nampak, barulah kita ni broad-minded. Nampak, oh macam ni rupanya. Masih banyak lagi sudut-sudut, angle-angle yang kita boleh tighten, yang kita boleh perketatkan. Ada banyak lagi ruang-ruang yang kita boleh fine-tune. Kita boleh duk buat fine-tuning. Banyak lagi. Apabila kita ignore, kita dengan sifat kita yang very ignorant, kita ni ignore semua benda. Kita kira aku orang Islam, aku semayang 5 waktu, cukup. Mati kita 1000 masalah anti main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bukan kata lah, zaman Nabi SAW dah jadi dah. Sa'ad bin Ubadah, dia tahu kata mak dia ada bernazar dan mak dia tak ada nak tunai nazar, mak dia mati. Tak apalah dia, apa-apa Nabi ada. Dia boleh terus pergi refer dekat Nabi. Jawapan boleh dapat dandan. Dan jawapan itu muktamad. Tak ada pertikaian. Pun begitu, Sa'ad bin Ubadah pergi jumpa Nabi SAW. Dia beritahu dekat Nabi apa yang berlaku dekat dia. Faqala Nabi SAW. Iqdi anha. Maka sabda Nabi SAW, bayar olehmu akan dia daripadanya. Bila Sa'ad bin Ubadah pergi jumpa Nabi SAW nak minta fatwa daripada Nabi, saya tahu mak saya sebelum mati dia ada nazar nak buat satu benda, dia tak ada nak tunai nazar tu, tiba-tiba dia mati. Ni macam mana ni kami anak-anak tinggal ni, macam mana nak buat? Pergi tanya Nabi. Nabi jawab ringkas je. Nabi kata iqdi anha. Nabi kata hang tunaikan nazar dia. Okey, satu jawapan sudah dapat. Nah, baik, cuba kita tengok. Kata dia, bermula hadis itu hasan lagi sahih. Masalah, wajib membayar nazar. Adakah nazar ni wajib dibayar? Telah ijma' sekalian orang Islam atas sah nazar dan wajib membayarnya. Nazar ni selagi mana tidak melibatkan benda maksiat. Nazar ni apabila dia melibatkan benda yang boleh mendekatkan kita dengan Allah. Nazar itu sah dan wajib ditunaikan. Kita dah baca dah dulu, kalau nazar itu berupa maksiat, sah ke tak sah? Tak sah. Wajib ke tak wajib tunai? Tak wajib tunai. Kifarat kena ke tak kena? Imam Syafi'i kata tak kena. Itu kita dah baca dah hari ni. Tapi kalau sekiranya nazar itu nazar yang boleh mendekatkan diri dengan Allah, nazar itu sah. Wajib tak wajib tunai? Wajib ditunaikan. Baik, cuba kita baca. Apabila seseorang itu bernazar pada taat kepada Allah, dan dengan dalil Nabi SAW suruh bayar nazar ibu kepada Sa'ad bin Ubadah, kepada anaknya Sa'ad. Maka jikalau nazar itu tidak sah dan tidak wajib bayar, nescaya tidak disuruh Nabi akan dia. Itu dalil dia yang tu. Bila Sa'ad bin Ubadah pergi jumpa Nabi, pergi bagi tahu mak saya ada bernazar, tak ada nak tunai, dia mati. Nabi kata hang kena tunai. Daripada hadis tu faham kata apa? Nazar mak dia sah, satu. Yang kedua, mak dia tak ada nak tunai, anak kena tunai. Itu dua benda boleh faham daripada hadis tu. Maka jika nazar itu nazar maksiat, maka lihat babnya yang dulu. Kita dah baca dah dulu. Tak sah kita dah terang. Nazar maksiat maksudnya sah ke tak sah? Tak sah. Wajib tak wajib tunai? Tak wajib tunai. Kifarat denda kena tak kena ataupun tak kena? Tak kena. Itu mengikut fatwa Imam Syafi'i. Khalas, habis dekat tu. Baik, tengok bawah tu. Hak yang wajib itu ada dua perkara. Ni bab yang kata nazar, yang kata utang, yang kata dia ada dua macam. Apa dia? Secara ringkasnya, satu, utang yang melibatkan duit ringgit.
Satu. Yang kedua, hutang yang melibatkan amalan. Dua. Dia ada dua. Hutang ni ada dua. Hutang RM2. Kita berhutang dengan kawan kita RM1,000. Tak dan bayar, kita mati. Itu hutang RM2. Lagi satu apa dia? Hutang amalan. Kita bernazam. Kita kata, kalau anak saya SPM dapat straight A, saya nak puasa seminggu. Itu hutang amalan. Tak dan anak dapat, terkejut anak dapat straight A, mati. Pasal apa? Pasal dia tak pernah dapat. Betul main keputusan straight A. Saya sekolah dulu. Ada satu kawan, matematik tak pernah pas. Cikgu matematik ni dia ni pun terlepas cakap lah. Jadi kata kat member ni, dia tahan. Dia kata, Ang kalau lulus matematik, saya mandi ayat 7 masjid, saya mandi ayat 7 warna. Wih, dia berkata dulu. Dia kata tu pasal apa? Allah Ta'ala dengan dia yang tahu. Mungkin dia nak challenge budak ni. Ang kalau lulus matematik, dia mengajar matematik. Ang kalau lulus matematik, aku nanti mandi ayat 7 masjid dengan ayat 7 color. Dia kata. Lulus budak ni. Lulus. Bawa ni pergi cari cikgu ni. Cikgu nak mandi ayat 7 masjid ni. Dia pergi cari. Cikgu, saya lulus matematik. Kecok muka cikgu tu. Cikgu, saya lulus matematik. Kecok muka dia. Tengok lulus semua. Cikgu janji apa kat saya? Dia kata, tuan-tuan, nak kena tunai kat tu? Ayat 7 masjid dengan 7 color ni. Mengarut. Nanti tak payah tunai. Tak payah tunai. Tapi, pasal dia tak main mengaji, dia kecok muka. Dia kata, mampu aku nak pergi cari ayat 7 masjid. Tak apa lagi. 7 warna ni nak buat macam mana ni. Kan? Mulut ni, tak sadut capui sangat. Mulut kita ni tak sadut capui sangat. Tak boleh macam tu. Pasal apa? Dia menyusahkan kita. Okay? Berlaku pada Nabi SAW, satu orang sudah bernazar, tiba-tiba tak ada tunai, dia mati. Anak dia pergi tanya Nabi. Nabi kata kena tunai nazar tu. Baik. Soalnya ialah apa? Utang ataupun nazar ataupun apa ni dia terbahagi dua. Yang pertama yang melibatkan harta benda, RM2. Yang kedua melibatkan hutang amalan. Cuba kita baca. Hak yang wajib itu ada dua. Pertamanya hukuk cara harta. Ataupun dalam bahasa Arabnya dia kata hukuk al-maliyah. Iaitu hak secara harta. Dan yang keduanya hukuk cara badan. Ataupun dalam bahasa Arabnya hukuk al-badaniyah. Hak yang melibatkan amalan badan. Maka hak harta itu ijma' ulama' atas wajib menyempurnakannya. Kalau melibatkan harta. Dia bernazar, dia kata kalau anak saya lulus periksa, saya nak derma RM100 ke rumah anak yatim. Itu melibatkan apa? Hukuk al-maliyah. Melibatkan harta. Anak lulus, RM100 dibagi dekat rumah anak yatim. Itu clear. Yang kedua dia kata hukuk al-badaniyah. Melibatkan amal badan. Anak saya kalau lulus periksa, saya nak puasa sehari. Itu melibatkan amal badan dia. Anak lulus, dia kena puasa sehari. Dalam kes apa yang kita duk bincang ni, mati dia. Sebelum dia pergi bagi RM100 ke rumah anak yatim, dia mati. Sebelum dia puasa sehari, dia mati. Apa jadi? Dia wajib kena tunaikan benda ni. Anak dia yang berhak pesaka dia, wajib kena tunaikan perkara ini. Baik. Dia kata masalah. Perkara harta yang wajib atas si mati, sama ada zakat, ataupun kafarah, ataupun nazar, maka wajib qada'nya. Tak kira. Sama ada pak dia ni, duit dah cukup haul. Duit dia dah cukup nisab. Katalah dia ada RM5,000. Dan RM5,000 tu ada selama 1 haul. 1 tahun. Dia sepatutnya haul dia bila? 1 Muharram hari tu ni. Sepatutnya dia kena bawa keluar 2.5% daripada jumlah duit yang terkumpul selama 1 tahun tu. Sampai dah 1 Muharram dia tak bawa keluar lagi. Sampai 1 minggu lepas mati. Dia hutang tak dengan Tuhan dari segi zakat? Dia hutang. Pasal haul dah sampai. Tapi dia duk buat relax, dia duk buat apa, dia tak bawa keluar lagi zakat dia. Anak yang tahu tentang benda ni, anak wajib kena bawa keluar zakat pak dia yang tertangguh tu. Anak wajib kena bawa keluar. Itu sebab tuan-tuan, kita ni kena transparent. Dengan bini, dengan anak-anak kena transparent. Satu buku buat, tulis. Walaupun harta kita tak banyak mana, tapi jangan jadi masalah lepas kita tak ada. Satu buku tulis.
Tulis dalam buku tu. Bank mana, duit ada berapa, kita update selalu buku tu. Itu macam satu buku wasiat. Kita tulis siap-siap. Okey, bank apa? Bank A, duit ada banyak mana, contact person dia siapa. Saja tulis dalam satu buku. In case anything happen dekat kita, bini kita pegang buku tu aja, dia akan tengok balik satu-satu. Okey, ini dalam bank ni ada sekian banyak, contact person dia siapa, manager bank ke, satu pegawai kanan bank tu ke apakah, bos tulis nombor, tulis nama, tulis nombor. Apa-apa jadi bini kita dia tak tahu apa, dia boleh telefon nombor tu. Dia kata, ni saya isteri kepada sekian-sekian orang, suami saya meninggal dunia. Dia kata, tahu, minta maaf saya tak ganti. Tak apalah, ni suami saya ada tinggal di sini, minta kalau apa-apa hal berhubung dengan encik. Tak ada masalah. Kalau bila lapang, mai jumpa, saya tolong urus semua sekali. Takkah itu satu kemudahan kepada dia? Kita punya bank komitmen, berapa ni duit rumah, duk bayar bank mana, sebulan berapa duit. Kalau apa-apa jadi, contact person siapa. In case apa-apa jadi kat kita, bini kita boleh buka buku tu tengok, ni rumah duduk ni, loan bank mana. Duk bayar sebulan berapa. Ada standing instruction daripada bank mana, kalau duk potong sebulan berapa. Ada di situ semua. Jadi kita tak tinggal masalah ke bini kita. Masalah kita ni apa dia? Semua rahsia. Bukan cakap pergerakan kita rahsia. Semua rahsia. Bini ni tak tahu apa. Kalau bini buka mulut tanya abang punya saving ada berapa? Shut up you. Jangan lu ambil tahu aku punya. Ada orang macam ni tuan-tuan. Ada orang macam ni. Lepas dia mati, 1000 masalah mai duk bertapuk atas kepala bini dia ni. Sekelip mata daripada dia ni satu orang yang tak ambil tahu, suami duk buat semua, tiba-tiba sekelip mata dia kena buat semua. Dalam keadaan dia tak tahu nak mula di mana. Sampai rumah dia duduk ni pun dia tak tahu ni. Loan bank mana ni. Duk bayar berapa duit sebulan. Dia tak tahu. Tak tahu bank main nak sita rumah. Dia kata ni tak bayar 3 bulan. Minta maaf tolong keluar. Maukah kita mati? Kita tinggal masalah dekat anak bini kita macam ni? Ini benda yang ada di sebalik tajuk yang kita duk baca ni. Takkan nak baca nazar tu apa. Nazar sah ni macam mana. Kalau mati. Bukan setakat tu saja. Tapi kita nak apply masalah ni dalam hidup kita lah ni. Kalau jadi apa-apa, nak buat macam mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia bagi tahu di situ perkara yang melibatkan harta tu sama ada zakat ataupun kafarah. Kita ada buat satu benda salah yang kita kena kafarah. Kita tak ada tunai, kita rekod di situ. Esok bila kita tak ada, mereka boleh cek balik, oi, ayah ada kafarah yang dia tak ada tunai. Kita nak kena clear benda tu. Ataupun nazar, apa-apa nazar dia ada tulis situ. Ataupun tidak-tidaknya bagi tahu bini tahu tentang benda tu. Semua itu dia kata wajib qada'nya pada mazhab Syafi'i dan satu taifah. Imam Syafi'i kata wajib kena qada' benda-benda yang macam ni. Ada hadis tuan-tuan, kalau kita tengok lagi, ada hadis daripada Nabi SAW. Ini cerita hutang ni cerita serabut. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin al-masjid. Fa idza huwa bi rajulin min al-ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umamah ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salah. Qala Abu Umamah هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك. قال قلت بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Dawud.
Dalam hadis ni Abu Sa'id Al-Khudri kata, Nabi SAW satu hari pergi masjid. Nabi masuk dalam masjid, tengok-tengok ada seorang laki-laki Ansar yang bernama Abu Umamah duduk ada dalam masjid. Nabi pergi jengok-jengok dalam masjid, nampak ada Abu Umamah. Nabi kata dekat dia, "Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salah." Nabi kata, "Abu Umamah, anda buat apa ni? Ini bukan waktu sembahyang." Nabi pipi jengok, tengok Abu Umamah duduk ada, waktu sembahyang lambat lagi. Dia duduk dalam masjid, Nabi tanya dia, "Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, anda buat apa ni? Ini bukan time sembahyang. Time sembahyang lambat lagi. Duk tunggu apa dalam masjid?" Qala, kata Abu Umamah, dia kata, "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Abu Umamah kata, ni aku ghaflah ni, dalam bahasa kita ni. Ni aku ghaflah ni. Ghaflah apa? Humum. Humum ni maksudnya apa? Aku serabut. Kepala otak aku ni humum. Lazimatni. Satu serabut duk ada dalam kepala aku ni. Waduyunun. Dan aku pening duk fikir pasal hutang. Ya Rasulullah. Serabut tuan-tuan ni. Serabut ni nak pergi mana? Orang beriman masjid lah. Dia boleh main, ambil ayat semayang, masuk takbir, tahiyat masjid 2 rakaat, dia boleh duduk. Dia duduk bawah chandelier tu. Dia duduk bawah tu, dia tengok, main ke depan tengok. Tu dia senang sikit. Tengah orang dia serabut, dia pergi batu peringgi. Itu lagi serabut. Bukan dia lagi nak senang, dia lagi serabut. Nak lagi cantik, dia singgah Hard Rock Cafe pula, lagi serabut. Orang yang beriman ni, kalau dia main humum. Humum ni serabut lah. Waduyun, duk fikir hutang ni. Kad kredit pun tak abang. Duk bayar ni 2 tahun dah, duk bayar tak habis. 2 tahun dah, kad kredit ni duk bayar tak habis ni. Duk bayar ni, duk bayar bunga ya, pokok tak tepuh lagi. 2 tahun dah. Duk fikir ni hutang ni, duk fikir duk fikir mak kampung duk minta nak pinjam duit, duk fikir waduyunun. Jadi Abu Umamah ni duduk di masjid, Nabi jengok-jengok, tengok nampak dia. Satu macam Nabi kata, "Ya Abu Umamah, ni bukan time semayang. Yang hang duduk bertapuk dalam masjid ni pasal apa?" Dia kata, "Ya Rasulullah, humum wa duyun." 2 perkara. Aku serabut kepala otak dengan hutang satu lagi. Aku duduk sakit ni. Qala, Nabi kata dekat dia, "Afala u'allimuka kalaman iza anta qultahu azhaballahu azza wa jal hammak wa qada anka dainak." Nabi kata, "Okey. Wahai Abu Umamah, mau dah aku ajak dekat hang satu doa yang kalau hang baca doa ni, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dekat hang 2 perkara ni. Allah akan hilangkan serabut hang, Allah akan ringankan hutang hang." Allahu akbar. Qala, kata Abu Umamah, "Bala ya Rasulullah." Kalau ada doa aja boleh settle benda ni, abang mai. Kalau ada doa saja boleh settle benda ni, tolong abang mailah. Qala, "Qul iza asbahta wa iza amsayta." Nabi kata pagi petang baca doa ni. Baca doa ni tak kira pagi, tak kira petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya Tuhanku, minta berlindunglah aku ni daripada serabut dan juga duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, minta berlindunglah aku dengan kamu daripada lemah dan juga penyegat, malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, minta berlindunglah aku dengan kamu daripada aku ni jadi penakut. Jubni, aku ni jadi penakut, wal bukhl, dan juga jadi bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahhir rijal. Minta berlindunglah aku ni daripada ditewaskan oleh hutang dan juga diubut oleh orang-orang jahat. Doa ni Nabi kata kat dia. Apa Abu Umamah buat? Qala fa fa'altu zalik. Dia kata, Nabi abang tu aku hafal yang tu pagi petang aku baca.
Fa'azhaballahu azza wa jalla hammi. Betul, dia kata, serabut aku Allah buang daripada kepala otak aku. Wa qada anni daini, dan aku boleh bayar hutang aku. Hadis ni apa tuan-tuan? Hadis ni hadis psikologi. Hadis ni hadis psikologi. Bila kita disuruh oleh Nabi SAW minta doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minta ya Allah janganlah bagi aku ni jadi sedih, jadi gundah gulana. Bila kita duk minta, kita yakin kata Allah nak bagi kita hilang sedih, sedih akan hilang. Betul tak betul tuan-tuan? Kita ni kadang-kadang psikologi aduk jadi hal ni. Tuan rumah jumpa satu orang, ustaz, awak nampak pucat ni? Dia dandan pergi tengok cermin kereta ya. Tengok cermin kereta awak pokok tu, pucat ke aku ni? Psikologi. Jalan, jumpa seorang ni pula, ustaz, demam ke? Dua kali ya. Pucat sungguh ke aku ni? Masuk pencong. Hidup tengok cermin di pencong tu pula, ada nampak pucat. Pasal apa? Dua orang dah kata. Tengah duduk tengok tu, main pula seorang kat belakang. Dia kata, ustaz, awak nampak pelik. Pelik. Psikologi. Psikologi. Hadis ni hadis psikologi. Nabi suruh kita ni minta dekat Allah supaya Allah buang daripada diri kita ni ham, rasa gundah gulana, rasa serabut, wal hazan, dan juga duka cita. Bila kita minta dekat Allah, keyakinan tu dia main. Mudah-mudahan dengan itu hilang daripada kita duka cita tu. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Kita minta, ya Allah bagilah aku ni tak jadi penyegan. Kita duk minta Allah jangan bagi kita jadi penyegan, takkan kita nak penyegan? Kita duk minta, ya Allah aku tak mau penyegan, tak mau penyegan, nak penyegan lagi. Kita nanti bangkit buat kerja. Aku duk minta dekat Tuhan supaya jangan jadi aku orang penyegan, aku bangkit buat kerja. Psikologi. Bila Abu Umamah buat benda hak Nabi suruh ni, dalam masa yang sama dia bangkit buat kerja. Daripada pergi duduk melengung di masjid, dia bangkit keluar pergi buat kerja. Bila dia buat kerja, Allah buka pintu rezeki dekat dia. Rezeki mai dekat dia. Bila rezeki mai dekat dia, dia boleh bayar hutang. Dia boleh bayar hutang. Bila dia boleh bayar hutang, dia rilis daripada masalah hadut belengu dia tadi. Dia rilis daripada masalah serabut, dia rilis daripada masalah hutang. Hadis ni hadis psikologi. Pasal apa kita kena habaq macam tu? Pasal kita tak mahu orang salah ambil hadis ni. Tak lagi dia balik tulis, dia duk hafal lagu tu. Ya, kerja ada apa pun tak, memang jahanam dia. Habis tu dia kata ni macam mana ni hadis kata Abu Umamah baca boleh clear hutang, aku baca tak clear hutang. Hang duk baca saja. Hang kena pergi buat kerja lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada tak ada tuan-tuan orang hak jenis pakai duk minta saja, kerja tak mau apa pun tak mau, ada tak ada? Ada. Pasal itulah kita kena ada penjelasan lanjut kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang melibatkan apa? Yang melibatkan hutang, yang melibatkan hutang harta dilangsaikan. Demikian juga yang melibatkan hutang amalan. Yang dia sebut tadi hutang ada dua. Nazar ni juga ada dua. Sama ada nazar tu melibatkan harta ataupun nazar yang melibatkan amalan. Dia janji dengan Tuhan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi matat wa 'alayha shawmu shahrin. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aiti law kana 'alayha daynun akunti taqdiyat? Qalat na'am. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadainullah ahaqqu bil qada'. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu perempuan mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, mak saya mati, dia ada utang puasa sebulan. Nabi kata ara'aiti law kana 'alaiha daynun. Nabi tanya balik perempuan ni. Nabi kata kalau mak hang ada utang duit dengan orang, akunti taqdiyat, adakah hang nak tunaikan? Akunti taqdina, adakah engkau nak tunaikan utang mak hang? Mak hang utang orang RM100, hang nak bayar ke dah? Qalat na'am. Dia kata tentulah saya bayar. Nabi kata fadainullah ahaqqu bil qada. Nabi kata kalau macam tu, utang dengan Tuhan lebih lagi kena bayar.
Kalau mak hang hutang orang RM100, dia mati tak dan bayang, hang nanti pi bayang RM100 tu, ni kan pula mak hang hutang puasa dengan Tuhan sebulan, hang kena bayang. Lebih lagi hang kena bayang. Pasal apa? Pasal ini hutang dengan Tuhan. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Itu satu. Yang kedua, dia kata hadis daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, inna ummi nazarat an tahujja. Ni pula satu. Falam tahujja hatta matat, afa ahujju anha? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, hujji anha. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyah? Uqdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Ni pula hadis riwayat Al-Bukhari. Dua-dua hadis sahih. Apa pula? Satu perempuan daripada Juhainah jumpa Nabi. Dia kata, mak saya bernazar nak pergi buat haji. Dia kata, mak dia nazar nak pergi buat haji. Ni haji nazar, ni lain pula. Haji yang fardu kat dia tu satu, haji nazar pula ni lain pula. Mak dia ada bernazar nak pergi buat haji. Falam tahujja hatta mata. Tak ada nak pergi tunaikan nazar buat haji, mak sudah mati. Afa hujju anha? Adakah saya kena pergi tunaikan haji untuk mak saya? Dia tanya. Qala na'am. Nabi kata kena. Ni hutang amalan. Kena, Nabi kata. Hujji anha. Nabi kata, hang pergi buat haji untuk mak hang. Pasal dia dah nazar. Dia tak dan dia mati. Hang tolong pergi buat haji untuk dia. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyah? Nabi kata, kalau mak hang ada hutang duit, hang nak bayar ke tak? Dia kata nak bayar. Uqdu. Nabi kata, uqdullah. Maka kalau macam tu, tunailah hutang mak hang dengan Allah. Pergi tunai. Fallahu ahaqqu bil wafa. Maka Allah itu lebih utama hang tunaikan hutang mak hang dengan dia. Hadis-hadis ni semua kalau kita himpun-himpun tuan-tuan, dia membawa kepada tajuk hak kita baca ni. Apa dia tajuk dia? Tajuk dia hutang sama ada harta nazar yang tak ditunaikan jadi hutang. Sama ada melibatkan harta pun kena bayar, sama ada melibatkan amalan pun kena bayar. Itu kesimpulan dan itulah ijma' yang disepakati oleh sekalian ulama'. Saya tak mau baca dah bawah tu, saya terus buat kesimpulan lagu tu aja. Tuan-tuan tengok bawah tu, bab fi fadli man ya'taqa. Itu bab yang datang pada menyatakan kelebihan mereka yang memerdekakan abdi. Ni tajuk ni tak berkenaan dengan kita lah ni. Pasal apa? Pasal hamba tak ada dalam masyarakat kita lah ni. Tapi hadis ni nak beritahu dekat kita, kata apa? Kalau ada hamba, kita memerdekakan hamba itu pahalanya besar. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita Islam tak suka kepada sistem perhambaan. Maka Islam buat main ni hadis dan apa dan sebagainya, kafarah dan sebagainya, dibayar dengan cara merdeka hamba supaya sistem itu segera dihabiskan. Islam tak suka manusia memperhambakan manusia. Cuba kita baca hadis dia. Kita baca hadis dia saja. An Abi Umamah wa ghairih an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma mri'in muslim a'taqa imra'an musliman kana fikakahu minan nar yujzi kullu 'idwin minhu 'idwan minhu wa ayyuma mri'in muslim a'taqa imra'ataini muslimataini kanata fikakahu minan nar yujzi kullu 'idwin minhuma 'idwan minhu. Tu dia boleh baca dua. Idwin boleh baca, udwin pun boleh baca. Dua-dua baca tak salah. Wa ayyuma mri'in muslim wa ayyuma imra'atin muslimatin a'taqat imra'atan muslimatan kanat fikakaha minan nar yujzi kullu 'idwin minha 'idwan minha. Itu hadis dia. Apa maksud dia? Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang mana orang Islam memerdekakan satu hamba Islam adalah menjadi kelepasan kepadanya daripada api neraka. Kita ada hamba seorang, kita merdekakan dia. Kita merdekakan dia seorang, kita terlepas daripada api neraka. Itu Nabi kata. Yujzi kullu 'idwin minhu 'idwan.
Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tiap-tiap satu anggota hamba itu dengan anggota kita. Kita merdekakan seorang hamba, dia ada tangan. Tangan dia sebelah, memerdekakan tangan kita sebelah daripada api neraka. Tangan dia sebelah lagi, memerdekakan sebelah lagi tangan kita daripada api neraka. Macam itulah satu badan dia tu, memerdekakan satu badan kita daripada api neraka. Ekoran daripada hadis ni apa dia? Perbincangan dia tentang hamba tu. Hamba yang nak dimerdekakan tu hamba yang macam mana? Sudah tentulah hamba yang sempurna sifat. Pasal apa? Pasal tiap-tiap anggota dia mewakili anggota kita nak bebas daripada neraka. Kalau kita merdekakan hamba hak lumpuh sebelah aja badan kita merdeka daripada neraka. Pasal hak lumpuh tak pakai. Kan? Tengah orang dia kalau nak bagi ke atau nak merdeka, kalau nak apa dia cari hak dia tak mau. Kan bila ada mangsa tsunami, siapa pun buat satu iklan, siapa yang nak membantu mangsa tsunami, sila berbuat demikian. Boleh hantar apa-apa barang yang nak bagi di tempat sekian-sekian. Ramai pakai hantar. Kalau dulu tuan-tuan pergi tengok di Pantai Merdeka dulu, masa tsunami kena kita dulu ni, di Pantai Merdeka tu, sampai nak kena panggil lori majlis perbandaran pula mai kutip dibuang. Pasal apa? Pasal bagi baju hak dia tak mau pakai dah dia bagi. Dia pun tak mau pakai dah, dia nak terus tsunami pakai. Seluang tengok kan. Tolong kaki pecah seluang tu. Seluang tu duk tunggu nak pecah aja. Hak tu dia bagi. Ni orang kita ni, semangat membantu ni tinggi, tapi dia bagi hak macam tu. Hak dia pun tak mau pakai dah. Seluang bel bottom tahun 72 tu dia bagi. Bel bottom bawah tu dia macam sotong punya kipas keluar lagu tu. Seluang tu kalau pakai pun orang pakai parti tak kira ni, dia ni main daripada zaman mana ni, seluang apa dia pakai. Bel bottom orang tak pakai dah lah ni. Pergi bagi baju kemeja collar ni kepak sampai ke bau ni. Zaman Pok Yeye punya baju kemeja dia dia pergi selongkang lemari kotak lama, pindah rumah 3 kali dah kotak tu tak buka. Dia pergi buka nak bagi kat tsunami. Puak tu baru kena yang laut, pergi bagi baju kepak sotong tu pula kat dia, masuk dalam laut pula lah. Kan? Pasal apa? Pasal kata manusia. Yang kata manusia ni bukan tak mau tolong, nak tolong, tapi nak bagi hak tak mau. Ni hadis ni mai hadis ni mai anjuran supaya memerdekakan hamba. Lalu dia bagi tahu hamba yang nak dimerdekakan tu biarlah hamba hak paling elok. Pasal apa? Pasal dia memberi pahala yang paling baik dekat kita. Kalau kita pergi cari hamba hak bermasalah, kaki capik, hak apa-apa, kurang pahala dekat kita. Inilah hadis ni nak beritahu. Setiap anggota hamba tu mewakili anggota kita yang akan bebas daripada api neraka. Demikianlah dia kata, wa ayyum mamri'in muslim a'taqa imra'ataini muslimataini kanata fikakahu minan nar yujzi kullu 'idwin minha 'idwan minhu. Demikian juga kalau satu orang memerdekakan 2 hamba perempuan. Hadis ni nak beritahu dekat kita, laki-laki dengan perempuan tak sama. Walaupun orang perempuan pergi buat satu persatuan women liberation, pembebasan wanita. Maksud kononnya dalam masyarakat dunia hari ini, wanita ni telah dipenaya. Maka mereka menuntut supaya diberikan kepada mereka hak sama taraf dengan laki-laki. Tak boleh. Pasal apa? Pasal memang Tuhan buat laki-laki perempuan tak sama. Bukti dia apa? Ni hadis yang kita baca ni. Kalau satu orang memerdekakan satu hamba laki-laki itu sama dengan dia seorang. Tapi kalau dia memerdekakan satu hamba perempuan, sama dengan tengah dia aja. Dia kena merdeka 2 hamba perempuan, baru sama dengan dia seorang. Hadis bagi tahu, kata tak sama. Tak sama bukan bermakna perempuan ni dipandang rendah oleh Islam, tak. Tetapi perempuan ni diiktiraf oleh Islam sebagai satu kumpulan manusia yang lemah, yang mereka ni perlu dibantu dan diberikan perhatian yang lebih daripada yang orang duk bagi ke orang lelaki. Nabi kata apa tuan-tuan dekat isteri-isteri dia? Nabi kata isteri-isteri dia ni umpama botol kaca. Nabi kata umpama botol kaca, fragile. Tuan-tuan pergi airport bayar lepas, kotak yang duk hantar main dengan kapal terbang tu keluar main, dia lukis gambar gelas tu, dia tulis apa? Fragile. F-R-A
G-I-L-E, fragile. Fragile ni maksudnya apa? Maksudnya kena handle with care. Kena elok-elok. Pasal apa? Dia mudah pecah. Perempuan ni, Nabi ibaratkan mereka ni macam tu. Jaga mereka elok-elok. Hati mereka ni mudah kecil hati, mudah bercalang, mudah tersentuh. They are very sensitive. Islam bagi keistimewaan dekat orang perempuan macam tu. Mereka ni dianggap sebagai golongan yang lemah, yang perlu dilindungi. Tapi orang perempuan dia salah ambil benda ni. Dia salah ambil. Dia kata Islam duk pandang mereka koman. Mereka kata mereka lah ni sama dengan lelaki-lelaki. Maka mereka tuntut mereka diberi keistimewaan sama macam lelaki-lelaki. Sehari mai satu gila mana akan kata dia, okey lah macam ni, okey. Amal sama macam kami, okey. Jom kita pergi hargai pokok nyok. Kacau. Ada orang perempuan naik pokok nyok? Alah, lelaki-lelaki aja boleh naik pokok nyok. Perempuan tak naik. Pasal apa? Pasal menunjuk kata lemah orang perempuan ni. Dia tak boleh buat sebahagian daripada kerja yang dibuat oleh orang lelaki-lelaki. Bukan kelemahan, tetapi mereka golongan yang lemah. Bukan kelemahan. Dia beza. Mereka golongan lemah yang perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka hadis ni mai dia kata kalau merdeka satu hamba lelaki-lelaki, kita satu badan kita lepas daripada neraka. Tapi kalau merdeka satu hamba perempuan, sebelah kita yang terlepas. Merdeka dua perempuan, baru kita satu terlepas daripada api neraka. Demikian hal yang ada di dalam hadis Nabi SAW yang kita baca ni. Kalau tuan-tuan tengok di muka 75 sebelah tu, tengok dia kata apa? Memerdekakan, tengok bawah, muka surat 74 bawah sekali. Memerdekakan abdi laki-laki itu lebih afdal daripada abdi perempuan. Kerana dapat faham daripada hadis itu, seorang abdi laki-laki menempati ataupun sama dengan dua abdi perempuan. Itu dia beritahu. Kata Al-Qadhi Ayat dan kata setengah ulama, memerdekakan perempuan itu lebih afdal. Ada ulama kata merdeka perempuan itu lebih baik daripada merdeka laki-laki. Tapi ini pendapat yang tidak kuat. Apa alasan dia? Kerana apabila memerdekakan hamba perempuan, maka jadilah apabila hamba perempuan itu beranak, maka anaknya merdeka menurut sepertinya. Dia tengok begitu. Kalau kita merdeka hamba perempuan, kalau dia beranak dah jadi dua, seolah-olah pahala kita dapat merdeka dua orang. Dia kata itu alasan dia. Maka anaknya merdeka mengikut seperti maknya, sama ada dia berkahwin dengan orang merdeka ataupun abdi. Tapi dijawab balik oleh ulama yang mengatakan afdal memerdekakan laki-laki daripada perempuan kerana ini hadis. Dan kerana laki-laki itu umum manfaatnya daripada perempuan. Tu dia nak abang. Orang laki-laki ni dia all rounder. Suruh apa boleh buat. Tuan-tuan pergi hotel-hotel besar. Hak duk jadi chef di dapur ni laki-laki ke perempuan? Laki. Susah kita nak pergi hotel nak cari chef perempuan ni, susah. Perempuan ni bukan kata tak hati masak, tapi mereka masak di rumah dia. Pergi di hotel-hotel 5, 6, 7 bintang ni, laki-laki jadi chef. Kan? Laki-laki all rounder. Bahkan hari ni dia dah main satu perkataan yang popular. Dia panggil apa? Mr. Mama. Mr. Mama ni maksudnya apa tuan-tuan? Sepatutnya Mama ni perempuan. No, hari ni Mr. sudah jadi Mama. Laki-laki boleh duk jaga anak ni. Tuan-tuan tengok ni, laki-laki boleh jaga anak macam mana perempuan duk buat ni, laki-laki boleh buat. Laki-laki all rounder. Tinggal tak pakai baju batik dengan mulut merah ya. Tapi dia boleh buat ni kerja ni. Dia boleh anak teriak pukul 3:30 pagi. Laki bangkit di bancuh susu. Laki bangkit salin lampin. Ada tak ada tuan-tuan? Jawab slow. Ada tapi tak ramai. Ada tapi tak ramai. Mr. Mama ni tak ramai. Nah, baik. Tiada merdeka perempuan dengan merdeka laki-laki bersamaan. Dan banyak menambah laki-laki. Dan banyak manfaat laki-laki merdeka tiada ada pada merdeka perempuan itu. Kalau merdeka orang laki-laki ni banyak manfaat dia. Contohnya apa? Seperti pergi berperang. Ini laki-laki saja boleh. Pergi perang. Dan menjadi qadhi, jadi hakim laki-laki. Itulah ni isu lah ni nak lantik orang perempuan bagi jadi hakim mahkamah syariah apa semua kan. Kalau ikut pendapat dalam mazhab Syafi'i, no, dia kata laki-laki sahaja boleh jadi qadhi, boleh jadi hakim.
Dan menjadi saksi. Laki-laki jadi saksi. Seorang dia menyamai dengan dua persaksian daripada perempuan. Dan kuat kerja. Laki-laki dia kuat kerja. Dia boleh kerja siang sampai pukul apa petang balik. Malam dia boleh pergi buka burger stall lagi, jual burger lagi. Dan malam dia boleh pergi jadi kawak naik rumah orang lagi. Dia boleh macam-macam lah kata laki-laki ni. Tuan-tuan pernah dengar kawak perempuan pergi naik rumah orang malam-malam? Tak ada. Laki-laki saja. Buat elok pun mereka, buat leceh pun mereka juga. Dan kata laki-laki ni. Kuat kerja dan mempunyai kekuatan lebih daripada perempuan. Laki-laki kuat lah. Itu tak saya cakap lah. Memang laki-laki kuat. Dan lainnya daripada perkara yang syariah ataupun perkara adat. Kau agama baik, perkara apa pun laki-laki yang akan dikedepankan. Maka bagi laki-laki, memerdekakan laki-laki ataupun dua perempuan barulah sama dengan satu laki-laki. Dia kata, dan jika memerdekakan satu perempuan, tiada cukup kemerdekaan satu laki-laki itu. Bahkan setengah juga. Kita merdeka satu hamba perempuan, baru setengah kita aja lepas daripada api neraka. Pasal apa? Pasal laki-laki dan perempuan di sisi Islam tetap tak sama. Tetap tak sama. Orang perempuan duk marah orang laki-laki apa semua ni pun tuan-tuan. Satu hari suami dia mati. Hati kecil dia mengaku. Hati kecil dia mengaku, oh dia kata susahlah tak ada ayah ni. What? Walaupun masa hidup ni dia duk kata dia duk buat semualah, dia duk mati laki dia. Hati kecil dia kata susahlah tak ada susah. Dia kata susahlah jadi ibu tunggal. Susahlah nak besar anak-anak suami tak ada ni. Susahlah. Benda ni main daripada hati dia. Nanti main benda ni. Adalah dalam beberapa kes-kes yang terpencil. Hak laki jahat ni. Laki ada pun tak guna. Macam tak ada. Bini yang duk buat semua ada. Tapi secara umumnya, mana rumah tangga pun, suamilah yang mengambil tanggungjawab untuk nak jadi pelindung kepada sebuah rumah tangga. Baik. Dia kata masalah abdi perempuan itu memadai memerdekakannya bagi memerdekakan oleh perempuan daripadanya dan tertebus dengan sempurnanya daripada api neraka. Beza dengan orang perempuan, kalau dia merdekakan seorang orang perempuan, seorang hamba perempuan, diri dia terlepas. Pasal apa? Pasal dia perempuan. Dia merdekakan satu hamba perempuan, terlepas semua diri dia. Pasal dia perempuan sama perempuan. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita dah habis dah jilid ni tuan-tuan. Dia kata inilah akhir kitab An-Nuzur wal Aiman. Saya memilih untuk kita baca jilid yang berikutnya, iaitu jilid 12. Tuan-tuan buka api dulu saja, kita tengok dulu. Jilid 12 di belakang tu, muka surat 100. Kita baca Abwabul Libas. InsyaAllah lepas ni Abwabul Libas. Bab ni ringan sikit. Daripada tajuk kita baca ni An-Nuzur wal Aiman. Ni cerita bab nazak, bab sumpah ni. Dia heavy sikit. Jadi kita jenis mengaji takwah kitab ni, bila baca bab heavy ni dia agak jam sikit. So kita ambil tajuk ringan, apa dia? Abwabul Libas, iaitu bab pakaian. Orang putih buat seluar nama Levi's. Tu orang putih tu curi bahasa Arab. Libas ni makna dia pakaian dalam bahasa Arab. Libas. Depa duk fikir. Dia kata buh Levi's lah. Buh Levi's daripada perkataan libas. Itu sebab bila pergi jual Levi's di Arab laku. Pasal apa? Mereka pun tahu Levi's ni libas. Ni memang kita libas habis semua. Dia kata. Tu orang Arab pun banyak pakai seluar jeans lah ni. Baik. Di bawah Abwabul Libas, bab pakaian ni tuan-tuan, dia akan main beberapa tajuk yang menyentuh tentang hari-hari kita ni. Saya pilih tajuk ni. Contohnya kita akan jumpa tajuk yang pertama, dia kata Fil Harir wa Zahab. Cerita tentang sutera dengan emas. Kita akan baca in detail apa Nabi kata tentang pakai sutera dan emas ni. Perempuan boleh tak boleh pakai, laki-laki boleh tak boleh pakai. In general kita dah tahu laki-laki tak boleh pakai sutera, laki-laki tak boleh pakai emas. Itu in general. Tapi tajuk ni dia akan go detail. Contoh apa dia? Dia akan main pula perbincangan daripada hadis esok ni, dia akan main perbincangan. Kalau sekiranya emas diberi pakai kepada budak kecil, laki-laki, boleh tak boleh? Itu satu ceraian topik yang kita tak tahu.
Kan kita duk tengok ada dalam kalangan masyarakat kita ni ada anak kecil laki-laki dia pergi bubuh rantai mai, dia pergi bubuh gelang mai. Ada. Baik, dari segi hukum boleh tak boleh? Itu kita nak kena tahu. Perbincangan dalam hadis ada tentang benda ni. Kan setengah orang dia mengidam anak perempuan. 5 dah anak lelaki semua. Dia punya anak perempuan ni. Bila tak mai juga anak perempuan, dia bubuh rantai mai kat anak jantan dia, dia bubuh gelang mai, dia bubuh kaki, gelang kaki mai dekat budak lelaki. Umur 4-5 tahun, 2-3 tahun dia bagi pakai lah barang mai. Boleh tak boleh? Orang tua kita tahu kata tak boleh, budak-budak boleh ke tak boleh? Kan? Benda-benda macam ni Islam ada membincangkan. Harir ataupun sutera, boleh tak boleh orang lelaki pakai? Adakah tak boleh secara mutlak? Ataupun ada pengecualian dalam beberapa bab? Kalau ada pengecualian, atas sebab apa dikecualikan? Dia akan mai perbincangan esok di bawah abwabul libas. Kemudian dia akan mai pula cerita fi rukhsah fi lubsil harir fil har. Berlaku dalam perang. Sahabat Nabi sudah kena korak dan panau. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dalam medan perang, badan sudah naik toma, sudah naik panau, sudah jadi korak, tak mandi. Perang tuan-tuan, nama pun perang, negeri pula negeri padang pasir. Mana nak pergi cari air nak mandi lagu kita hari ni. Jadi dalam keadaan macam tu, badan sudah kena penyakit kulit. Bila kena penyakit kulit ni, sahabat sudah pergi jumpa Nabi, pergi mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, kami badan ni sudah naik macam ni. Abdurrahman bin Auf dengan Zubair bin Awam. Siapa dia tuan-tuan? Zubair bin Awam ni siapa? Zubair bin Awam, berah Nabi. Zubair bin Awam ni suami siapa? Suami Asma binti Abi Bakr. Nabi menikah dengan Aisyah, Zubair menikah dengan Asma. Dua-dua ni anak Sayyidina Abu Bakar. Berah Nabi, kena panau, kena korak dalam perang. Dia pergi jumpa Nabi, cerita dekat Nabi apa Nabi cadangkan untuk menyelesaikan masalah panau dan korak itu yang berkaitan dengan pakai sutera ni. Itu ceritanya. Kita bukan nak tahu kata mai, kata sutera laki-laki tak boleh saja, tapi kita nak deep masuk ke dalam apa cerita agama tentang benda-benda ni. Kemudian dia mai tajuk fi rukhsah fi thawbil ahmar lirijal. Boleh tak boleh orang lelaki pakai baju merah? Merah ni selalunya sesuai dengan siapa? Perempuan lah, merah. Siapa pakai baju merah, marah kata dia. Bukan. Nah, abang kata apa? Nabi pun biasa pakai baju merah. Kawan pakai baju merah, syok balik. Tak, dia dengar Allah duk main merah, aku pergi pakai merah pula. Nak cara apa? Nabi biasa pakai merah. Nabi pakai merah ni, Nabi naik atas mimbar nak bagi khutbah. Sahabat ada di bawah ni sampai duduk pegang jubah merah Nabi ni. Duduk pegang. Tak pernah tengok. Eloknya baju merah Nabi pakai tu. Tidak pernah mereka tengok satu orang pakai seelok ketika Nabi pakai. Kemudian dia nak bagi tahu, adakah merah itu Nabi selalu pakai? Ataupun malam main masjid neri saja Nabi pakai? Kan? Nak tengok dari segi baju merah ni, boleh ke tak boleh? Ada hadis yang membincangkan tentang benda tu. Kemudian dia main pula satu tajuk yang sikit kejutan, kontroversi. Dia kata apa? Fi karahiyatil mu'asfar lirijal. Tentang orang laki-laki, agama tak suka pakai baju kuning. Enggak, dia pakai baju kuning pula pada dia kata dia main merah kuning ni tinggal hijau dia tak sebut lagi. Kan dia 3 color traffic light 3, merah kuning hijau. Kan dia duk main merah, Nabi pakai sampai kawan duduk pegang. Kuning pula dia dah apa? Fi karahiyatil mu'asfar. Tentang Islam tak suka kuning ni. Kan? Tak suka tu pasal apa? Kuning yang macam mana? Dia ada perbincangan di dalam hadis dia. Kemudian dia mai fi lubsil fira. Cerita tentang orang yang pakai kulit bertampung di pakaian dia. Kan budak-budak rempit ni dia jaket dia kadang seluar kain tapi tang lutut dia pergi bubuh kulit apa semua.
al-firaq, pakai kulit menampal di pakaian kain ni, apa hukum dia? Dia kata. Kemudian fi juludil maitah idza dayarat, tentang kulit menatang bangkai apabila disamak dia, apa hukum dia? Kan orang hari ni pi Geni Plaza sana pi beli handbag perempuan krokodil punya kulit, laki-laki sendiri pi tangkap satu tali pinggang kulit ulang sawa. Apa hukumnya? Adakah mesti syarat menatang tu menatang halal makan ke, ataupun menatang tak halal makan pun boleh juga ke? Ini perbincangan di bawah tajuk, di bawah bab abwabul libas. Contoh kata sesuai tak sesuai baca, nak tanya yang tu yang gezek tu. Bolehkah kita baca tajuk ni? Ya, boleh kita baca. Tajuk ni agak ringan, tetapi dia berkaitan dengan kita hari-hari. It's very simple punya tajuk, tapi tak tahu pun problem juga. Tak tahu pun dia nanti jadi problem juga. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, saya nak tanya satu ni tentang harir, tentang sutra ni. Kalau sekiranya sutra tu sutra tiruan, dia kata boleh tak? Itu persoalannya. Bukan nak jawab malam ni, nanti bila baca baru kita cerita. Baik, ataupun dia kata, Ustaz, kalau baju kita baju biasa, baju cotton ke, baju tie saja sutra, boleh tak boleh? Ada orang tanya macam tu. Dia kata, Ustaz, macam lah Khamis pegawai kerajaan duk pakai baju batik. Baju batik dia ni sutra tiruan, tapi tangkola dia bubuh sutra asli. Boleh tak boleh? Collar saja. Collar nak pakai juga tu. Pakai juga. Kan? Tak, dia kata bukan semua, tak, collar saja, collar. Kecil saja Ustaz, collar saja. Kita nanti jumpa dalam hadis. Dia nanti main, Nabi nanti bagi tahu takat mana boleh, takat mana tak boleh. Kemudian lanjutan daripada tu, dia pergi pula yang kata az-zahab, yang kata mah ni haram, kata orang laki-laki. Ada kawan kat tanya pula, Ustaz, ni bukan wan Malaysia ni satu soalan. Kan? Dia kata, Ustaz, satu soalan dia kata. Apa dia? Dia kata suasa macam mana pula? Dia nak main. Soalan lanjutan daripada topik yang dibaca. Because apa? Suasa ni apa dia, tuan-tuan? Suasa ni campuran mah dengan perak. Is it okay? Dia tanya. Is it okay? Mah campur perak. Orang dah tak panggil mah, orang dah tak panggil perak, orang panggil suasa. Dalam dia tu ada mah. Adakah boleh bagi kita laki-laki? Ada jawapan di dalam tajuk yang akan datang ni, insya-Allah. Jadi, rasa-rasa tuan-tuan, sesuai tak sesuai tajuk ni? Bagi saya sangat relevan, sangat sesuai. Supaya apa? Supaya hisab kita di mahsyar itu ringan sikit. Bila tak tahu ni, dia nak jadi berat kita. Kita duk pergi redah buat, tidur rodong buat, tidur buat benda dalam keadaan blur ni, dalam keadaan samar-samar ni. Boleh tak boleh? Ni halal ke tak agak? Kita tak tahu jelas, kita duk rempuh ni. Takut benda tu tak boleh, kita berdosa. Bila berdosa, mahsyar kita jadi susah. Bila susah, kita menyesal pun tak ada guna. Jadi ada baiknya kita belajar apa yang Nabi pesan tinggal kat kita ni, perbetul balik sikit sebanyak apa. Tak ada manusia sempurna dalam dunia ni, hanya orang yang belajar dan jumpa kesilapan, diperbaiki kesilapan itu, dialah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم في الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب سيدنا رساه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum.